Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Ihsan Dahaya. Beberapa hari lepas, ungkapan syukur pada Allah, Ustaz Abel Liu memberi pengkabaran terbaru mengenai misinya ke Palestin, dan juga pasukannya sudah beberapa hari sebenarnya berada di Gaza, yang mana perjalanan mereka diiringi oleh tentera Mesir. Memasuki Gaza dengan tentera Mesir dengan kereta berperisai sepanjang perjalanan berkenaan, dan kedutaan Malaysia dan unit perisikan tentera Mesir memaklumkan delegasinya merupakan yang pertama di dunia dibenarkan masuk melalui pintu Rafah selepas perang selama 11 hari tamat pada bulan Mei lalu. Jadi, eksklusif bersama Ustaz Abel Liu yang kini berada di bumi Palestin, terutamanya di Gaza, bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pertama sekali ini doa Ustaz sejak daripada kecil untuk berada di bumi Palestin, dan Alhamdulillah hajat dan juga doa Ustaz tercapai. Tetapi sebagai permulaan, apa khabar dan bagaimana situasi dan juga keadaan Ustaz ketika ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Alhamdulillah, sekarang kita ada dekat Gaza dan kita pun ada misi tadi. So kita lari sekejap untuk live bersama Awani. Kita berhenti sekejap sebab kita ada line telefon dan pakai wifi. Kat sini kalau line telefon tu tak boleh nak call, semua dia slow sikit lah. Slow banyak jugalah. So kita balik ke hotel sekejap guna wifi hotel. So Alhamdulillah semua sihat, dan yang paling penting kita rasa macam banyak kerja yang kita nak buat, tapi kita buatlah sedaya mungkin, tapi kita tahu cuma sikit berbanding usaha ramai orang kat luar sana, usaha kerajaan Malaysia, usaha NGO yang lain, dan usaha semua doa rakyat Malaysia yang sangat banyak. Jadi saya cuma sebahagian kecil daripada usaha orang ramai. Ustaz, ini tidak dapat dielakkan. Saya perlu tanya kepada Ustaz. Ada waktu yang menimbulkan sedikit kegusaran dalam masyarakat Malaysia ketika itu apabila tidak ada pengkabaran daripada Ustaz buat seketika. Kalau Ustaz boleh ceritakan apa yang berlaku ketika itu sebelum Ustaz dan juga tim Ustaz dapat masuk ke Gaza. Jadi Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Jadi kita memang asal kita bersama Wisma Putra daripada awal lagi. Yang pertama sekali memang kita misi untuk hantar bantuan ke Gaza, tapi kita yang pertama, saya bincang Wisma Putra, masa tu saya berbual rapat lah dengan Datuk Seri Syamuddin Hussein dan tim daripada Malaysia. So mereka kata macam antara pertama kita memang niat untuk hantar barang kepada Egypt Red Crescent. Nanti yang pertama misi tu. So mereka uruskan lah. So kita balik sebab kita memang nak masuk barang ni, proses dia kita daripada awal kita dah check lah semua proses-proses yang perlu dilalui. Berapa bulan permohonan, 6 bulan baru barang boleh lepas border sempadan. Kita kena check sesuatu, betul lah demi keselamatan. Dan yang kedua, so kalau lebih rezeki kita nak pergi sampai pintu Rafah. Yang ketiga, kalau ada ajaib, tiba-tiba Allah beri pertolongan ke keajaiban ke bersama usaha Wisma Putra dan kedutaan, kalau ada rezeki kita masuk Gaza. Itu memang niat daripada awal. So Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi bila sampai sini semangat tu semakin kuat, dan saya bercita-cita untuk bantu mereka sendiri kat dalam ni. So sebulan kita berusaha daripada awal, kita sampai hari pertama je saya melalui proses-proses yang biasa dilalui oleh semua NGO lain. Saya dah tahu segala puji Allah, saya tahulah, saya dah siasat semua sekali bersama Wisma Putra semua sekali apa jalan perlu dibuat, bagaimana untuk masuk ke sana, sebab memang tak ada orang masuk ke sana. So Alhamdulillah kita usaha, dan dalam tempoh usaha tu kita memang dinasihatkanlah supaya taklah kita update apa-apa tentang permohonan sebagainya, supaya satu demi faktor keselamatan lah. Dan kedua, saya ni memang jenis kalau tak ada apa-apa yang tercapai, saya jarang nak update lah. Saya jarang nak komen tentang apa-apa pun, isu semasa ke hal-hal, kecuali saya dah buat sesuatu. Itu saya lah. So bagi saya suka begitu. Selagi saya punya misi tak sempurna, saya memang tak ada post atau perasan kat Facebook ke tentang hal semasa. Saya tak suka nak komen, komplain sesiapa orang ke atau keadaan. Tapi saya tahu semua ujian Allah untuk kita kerana dia sayang. So kalau kita, saya berusaha, dan faktor-faktor keselamatan saya buat begitulah. So Alhamdulillah, dan akhirnya lepas sebulan kita direzekikan masuk. So dalam diberitahu oleh Kedutaan Malaysia, dan juga segala puji bagi Allah, tentera perisikan Mesir, kita tim pertama lah daripada Malaysia ni yang pertama masuk ke
ke Gaza melalui pintu Rafah. So kita yang pertama sekali. Dan setakat ini satu-satunya, yang lain belum lulus. Sebab masa kami kat sana, kami jumpa dengan berpuluh NGO juga yang dalam proses seluruh dunia, bukan di Malaysia, daripada seluruh dunia yang nak masuk ke sana. Mereka sedang melalui berbagai-bagai proses supaya demi keselamatan. So begitu. So rezeki kita berkat doa tuan-puan semua. Yang pasti saya tahu bila orang Malaysia semua risau, semua doa. Bila semua doa itulah Allah kabulkan. Jadi saya yakin salah satu daripada doa tuan-puan yang menonton atau mendengar ni, doa tuan-puan semua, doa penonton Astro Awani, doa semua sekali lah, insyaAllah. Ya. Ustaz, rezeki setiap manusia itu berbeza-beza. Rezeki Ustaz berada di Gaza membawa jutaan harapan rakyat Malaysia khususnya. Tetapi Ustaz, saat Ustaz memasuki Gaza, membawa nilai kemanusiaan yang tinggi, bagaimana Ustaz melayari perasaan melihat kepada kesengsaraan penduduk Palestin yang masih lagi belum berkesudahan, Ustaz? Itulah saya kata pelajaran pertamanya. Satu, memang Allah nak ajar sebulan tu rupanya supaya kita merasai apa yang Allah nak ajar, apa yang mereka lalui dan rasai kat sini. So sebulan kita menanti untuk melepasi border mereka. Mereka daripada lahir, daripada kecil, remaja sampai besar, mereka ni macam, maaf saya sebut, dia macam penjara terbesar dunia juga lah. Bayangkan macam kita COVID ni setahun kita rasa resah. Mungkin kita, maaflah, kita ada rezeki lebih, kita boleh pergi mana-mana, kita boleh bawa anak-anak berjalan. Macam saya bergerak jauh-jauh untuk misi bantuan. Tapi lah hati saya ni kalau makan tak ada isteri anak saya, makanan tu tak nikmat. Saya kalau berjalan, saya jenis orang yang tak reti berjalan sendiri kalau tak ada isteri anak-anak saya. So saya rasa macam kita rasa itu pun kita rasa berat. Macam mana pula orang kat Malaysia yang sekarang hilang pekerjaan, yang susah, derita. Macam ramai kat Malaysia dalam ujian, hilang pekerjaan. Bayangkan setahun, 2 tahun, macam-macam ujian, tekanan hidup. Kat Malaysia, semoga Allah mudahkan, dan saya pun tak sabar untuk bantu orang Malaysia terus kami misi yang lain. Tapi bila di sini pun kita masuk tengok kat Gaza ni, Masya Allah, kesusahan mereka ni, mereka ada juga orang yang senang, ada yang sederhana, susah, tapi mereka, orang kata mereka tak boleh nak buat apa-apa. Ada satu keluarga saya pergi ziarah, dia telinga anak adik kecil-kecil berlari, kita bawa patung, mainan, semua dah lari. Tapi seorang tanya nama tak dapat jawab, rupa telinga tak dengar. Ayah dia cakap rupanya dia dah jumpa doktor, tunjuk dia punya ubat tu ada dekat tempat lain dekat Egypt. So perlu kau ubat tu, surat dapat ubat tu nak order tempah paling cepat mungkin 6 bulan. So bila saya nampak, saya terus ambil gambar, terus hantar dekat tim Malaysia yang ada dekat Mesir, Egypt sekarang yang akan masuk dalam masa terdekat ni. So saya terus hantar gambar kat mereka supaya mereka dapat bantu. Masya Allah. So bila macam tu kita rasa macam besar rupanya suatu benda tu. Bila sempadan kita kena tutup ni, kalau kat laut pun yang cuma boleh tiga tak jauh pun dia punya jarak untuk bergerak dalam. Kalau lebihnya mereka diberi amaran dan lain-lain. Maksud dunia mereka jadi ada sempadan terhad. So kita doakan mereka kesusahan tu. Dan ada juga yang betul-betul susah, memang ramai. Sebab ialah bila tempat yang ada orang kaya tambah rumah kena bom, esok dia buat tinggal tempat tu kena lagi bom. Buat kali ketiga, bayangkan 3 kali lah hidup bina rumah. Kita berapa rumah kita bina lah hidup. Berapa kali kita beli rumah. Saya macam ni pun saya beli rumah. Ada rumah itu 1, 2. Saya ada 2 biji rumah. Saya tak ada banyak rumah. Orang ingat mesti banyak rumah. Ustaz beli. Tak. Rumah untuk orang ada. Rumah untuk sendiri ada 2 je. Ada 2 je rumah nama saya sendiri. 2 je rumah saya sendiri. Jadi bayangkan ada orang mereka tak ada. Buat rumah kena bom. Rumah kena bom. Dan kita pun tadi ada jumpa pergi Dr. Hospital Syifa. Dr. Aiman kan. Dia berita Dr. Aiman. Dr. Aiman dia orang doktor yang tersenior dekat Hospital Syifa yang terbesar kat sini. Kita dalam nombor kontak anak dia untuk ziarah 17 tahun. Seluruh keluarga Dr. Aiman ni meninggal, mati kena bom, syahid. Beliau, isteri, atuk, nenek, pakcik, makcik, saudara, semua sekali kena bom. Tinggal adik tadi umur 17 tahun seorang diri. Dr. Aiman ni ramai orang Malaysia kenal. Dia antara doktor lama dekat Hospital Syifa. Bila kita dengar tadi pengarah kita rasa macam sedih sebab kesian. Kita pun teringin nak jumpa dia, petang ni kita akan jumpa anak dia. So kita rasa macam sangat sedih. Untuk tu ramai orang kat sana, dekat Gaza, dekat sini sangat memerlukan. Kita ada juga bina rumah anak yatim. Untuk kita bawa ada 10 keluarga, ada suatu keluarga ibu tunggal dan ada beberapa orang anak. So 7 orang anak, ada baby lagi. Ayah dia baru meninggal dunia kena bom tadi, kena bom baru meninggal dunia. So anak-anak tu tak tinggal sesiapa. Bila kita peluk anak-anak tu, saya dukung, terbangkan. Rasa macam anak-anak sendiri boleh tengok, kita rasa macam beratnya ujian mereka. Tadi kami juga pergi satu tempat, kita nak bantu mereka. Mereka belikan kursi roda semua sekali. Anak-anak ni semua, banyak kaki dia semua dah tak ada kena bom. Cantik-cantik, handsome semua sekali.
daripada kecil. Kalau yang perempuan kalau kita tanya je, mata dia bergenang dah. Bergenang. Bila kena 2 tahun lepas dah pakai kursi roda, kenapa kena tembak, ni kenapa kena bom, kaki tak ada, cantik adik-adik tu. Kita tengok, ya Allah beratnya. Dia orang main apa tadi, dia orang tengah main apa dia panggil, bola keranjang, tengah main bola keranjang tu main. Kita main dengan dia orang sekejap tadi, dan dia orang minta permintaan dan dia tak berhenti cakap terima kasih, kita bagi sikit duit belanja dan kita nak belikan kursi roda untuk sport tu, dan kita juga dia nak beli, kita nak hadiahkan dia JC, kita nak hadiahkan dia lain-lain supaya mereka merasai sikit walau tak sama seperti mana anak-anak kita semua rasai. Hmm. Dan Ustaz, sebesar mana bentuk bantuan dan jenis-jenis bantuan yang diberikan, yang dibawa oleh delegasi Ustaz dan juga tim Ustaz kepada penduduk-penduduk Gaza ini? Dan kalau kat Malaysia, kalau kita datang, kita rasa macam kita bawa sesuatu macam banyak lah, kita rasa nak tolong. Tapi bila sampai sini, benda tu semua tinggal macam sikit je. Maksudnya banyak lagi orang kita dapat tolong. Mungkin tak sampai 1% atau mungkin berapa 0.001% je daripada apa yang patut kami buat. Sebab kat sini macam kerja tu tak boleh berhenti. Macam kalau kat Malaysia tu pun tak berhenti susahnya itu, tapi ada rehat 1-2 hari. Mungkin kalau saya duduk sini mungkin tak ada rehat lah 24 jam tak boleh tidur, sebab memang banyak benda boleh dibuat. Orang tak ada rumah, kita boleh carikan rumah. Ramai orang perlukannya tu. Gelandangan orang susah, gelandangan orang yang anak-anak kecil, budak-budak yang terbiar, yang tak terurus, yang orang lapar makan, dah makanan pun orang berebut-rebut. Makan-makan bukan tempat mana-mana tempat. Macam kita pun heran. Kita masak-masak, tadi kita masak-masak nak bagi makanan tu, kita buat soup kitchen. Kita buat dekat sini, kita bagi makan setiap Jumaat untuk 200 orang, 40 keluarga. So itu pun kita nak buat macam tu setiap minggu, itu pun orang beratur-atur, masih tunjuk IC, berebut. Makan pun berebut. Allah Allah. Jadi rasa macam tak cukup masa. So tapi kita bantu antaranya hospital pertama dari segi medical, hospital Al-Quds, hospital Al-Amal, hospital Al-Shifa. Kita dah beli dah ubat-ubat untuk mereka. Kurang 1 lori satu hospital tu. Kita beli 1 lori ada kursi roda, 10 kursi roda, lepas tu kita tambah semua barang lain, mesin dialisis, kemudian ubat-ubat yang lain lah. Orang kata bagi kami tu banyak lah, bagi mereka taklah banyak pun, banyak lagi orang sakit. So kita bagi 1 lori untuk hospital-hospital ni. Kemudian kita juga akan bagi dari segi sikit-sikit kewangan. Kita akan kewangan, kita tak bawa duit cash banyak. So kat kredit tu saya bawa, so memang kena top up bayar terus. Kita ambil yang kat maksimum yang kat kredit. Semua kat kredit saya bawa lah, habislah kat kredit tu. So terus bayar supaya boleh terus pakai. Sebab tu kat kredit boleh pakai. So alhamdulillah, so kita bantu hospital dan juga ada rumah soup kitchen kita buat. Kemudian rumah kasih umat untuk anak-anak yatim dan untuk macam kelas-kelas untuk anak-anak ni. Dan seterusnya kita ada buat, kita beli makan barang-barang makanan dan kita hadiahkan pada orang sini, untuk ada banyak keluarga lah, 1,000 keluarga. Kemudian kita tambah yang lain-lain, dan tak apa-apa yang semasa mereka perlukan. Ada 2 orang kita dah bayar, 2 orang kita sebelum sampai lagi masa kat Mesir, kat Egypt, saya dah bayar ke operation mereka. Mereka perlu operation, perlu duit nak bayar. So dan kita cuba, saya niat kalau mana yang perlu operation, perlu duit dan sebagainya, semua tu saya niat memang nak sponsor untuk mereka, dan juga yang nak sambung belajar semua sekali, itu yang kita cari-cari kat sini. So dari semasa ke semasa kita bantu mereka. Kita berhubung dengan Kementerian Kesihatan kat sini, Kementerian luar dekat Gaza ni, dan juga kita berhubung rapatlah dengan Wisma Putra Datuk Seri Syamudin Hussein yang WhatsApp personal, dia WhatsApp personal. Datuk Seri WhatsApp personal, tanya hari-hari, tanya khabar. Biasa tak pernah buat, maksud bukanlah kita orang biasa kan, tapi tak berhenti tanya khabar. Saya rasa sangat bersyukur. Wisma Putra yang betul-betul saya rapatlah, bukan WhatsApp hari-hari. Dan juga Masya Allah, Duli Amat Mulia Tengku Mahkota Johor tanya khabar sentiasa, dan juga ramai lagi lah pemimpin negara, Maisuri sendiri ada tanya khabar dan bantu support dari segi banyak-banyak perkara. So ramai orang yang bantu sepanjang kat sini, dan mereka ambil berat, dan tamunya rakyat Malaysia lah punya doa dan sokongan semua sekali. Dan kedutaan besar Malaysia kat sini, Cik Syahabudin dan tim, memang mereka hari-hari WhatsApp. Memang kerja kat sini tak senang. Bayangkan kita yang pertama dan setakat satu-satunya yang berjaya selepas perang ni, rezeki kita. Jadi memang tak nampak lain, satu pertolongan Allah SWT.
memang betul-betul macam bagi saya macam kisah ajaib jugalah, macam kisah ajaib dalam hidup saya sendiri. Bukan saya nampak pertolongan Allah SWT dan doa orang lain. Ustaz, apa yang kita dengar dan juga mungkin yang kita tonton di televisyen sama ada di internet sekalipun berbeza dengan kita berada di lokasi ataupun di tempat di Gaza itu sendiri. Apa yang Ustaz boleh katakan untuk Malaysia belajar sesuatu dengan apa yang berlaku di bumi Palestin ini? So, Masya Allah, kita sebulan kat Egypt, kita sampai sini macam hari raya pertama sebab rasa macam sangat bersyukur. Mereka macam sebuah bandar yang sangat cantik tepi pantai. Di tempat dia macam bergembira bawa anak-anak. Kalau kita tepi pantai lah. So, antara aktiviti nombor satu kasi saya nampak setakat ni pantai lah. Cara cantik mereka. Kita nak release, nak seronok sikit bawa anak-anak kan. Nak beriadah. Nah, kat situ lah tepi pantai. Awal cantik sangat pantai dia. Dan bandar dia bandar. Semua kedai-kedai ada semualah. Ada bank, ada semua sekali. Cuma bila dia habis sesuatu, contoh macam ada doktor kita pergi hospital Al-Quds tadi, bila contoh nak operation yang jantung, dia perlu macam apa panggil stent, banyak yang terpaksa ditangguhkan sebab nak order tu, nak sampai tu lama, paling kurang 6 bulan. Bayangkan kita nak beli suatu 6 bulan lift, Al-Quds ni kena bom dulu, dia nak dapat lift tu dia order 2 tahun, bukan sebab order tu bukan tak ada duit, 2 tahun sebab nak order daripada luar, sebab nak masuk dalam dia perlu check semua sekali supaya lift tu mungkin bagi mereka tak nak dia gitulah. 2 tahun nak order lift, bayangkan nak bina bangunan 2 tahun nak order lift. Jadi bayang-bayang berapa banyak orang menderita sampai ada barang binaan pun. Alhamdulillah Egypt yang antara sekarang yang terbesar membantu buka pintu Rafah tu untuk bantuan daripada Egypt sendiri, kerajaan Egypt. So mereka dah hantar, kalau tak mereka guna bahan binaan pun yang dah runtuh-runtuh dia ambil, dia kitas semula buat bahan binaan. Jadi memang berat juga ujian mereka, bukan berat juga, sangat berat. Jadi setelah melihat mereka ni, dan kalau kita bagi ni, dan mereka tempat sangat cantik, indah, tapi mereka bagikan penjara. Kalau kita anak-anak melukis, pergi kat mana tempat, dia lukis gambar apa tau. Kalau kita tanya siapa nama, kalau kita tak ada cakap saya orang Malaysia, jarang kan. Saya orang Jepun, saya orang ni. Saya orang Indonesia ke orang Thailand, orang Singapura. Tapi tu tak apa dia kata. Kat sini semua akan cakap, kalau kita acah dia kata saya orang Gaza, dia kata saya orang Gaza, orang Gaza kan. Jadi dia memang dicakap tu macam tu, saya orang Gaza, orang Gaza. Jadi dia memang cakap dengan penuh ni. Betul kalau lukis, tadi saya pergi tempat-tempat anak-anak ramai melukis. Orang susah, orang miskin-miskin. Tahu tak apa dilukis? Dilukis ada anak lukis duduk atas kerusi, ada pokok kiri kanan, ada pokok-pokok. Ada matahari, tapi ada pula macam bom. Dia macam semua anak yang nak sekolah, nak melalui hidup. Saya tanya dia apa maksud tu? Melalui hidup. Tapi mereka cuma nakkan kehidupan, dan pokok-pokok ni semua alam ni baik pada mereka. Nak berkawan dengan mereka, tapi datang mereka macam terduduk atas kursi, tapi dalam nak membesar belajar ni kena bom, hilang tempat belajar, nak sekolah. Ada anak pula lukis mereka dalam kotak, dan atas tu ada lampu beberapa biji, dan rupanya kat luar ada matahari lampu, tapi mereka terlindung gelap, dan dalam tu dia terpaksa cari nak hidup macam lampu mentol kecil dalam box tu. Istilahnya maksudnya mereka terkurung daripada dunia. Kita tengok tu macam sedih lah. Ada pula buat dalam rumah gelap, cantik dia lukis. Dua orang kecil-kecil lukis. Macam gambar tu seni sangat lah. Macam kalau tengok gambar pun nangis lah. Aduh, saya kata kenapa kau lukis sedih-sedih sangat ni? Macam tu. Macam saya sampai cakap tu, ya Allah, apa dia punya lukisan tu, lukisan pun sedih. Saya tak terbayang, macam ni hidup dia. Dia hidup tu macam dengan semangat perjuangan lah. Sebab mereka dipilih oleh Allah untuk melalui hidup yang kita duduk sini berfikir. Saya tanya dekat tim saya, kalau tiba-tiba kami duduk sini, kami dengar amaran bunyi macam bom lah. Semalam pun ada 4 bom kan, bunyi 4 kali bunyi bom kuat. Punya hari-hari memang ada je bunyi bom, orang tembak-menembak ni. So kita pun terfikir, kalau tiba-tiba macam mana anak-anak kecil ni, dia boleh berlari, melompat, jumpa kita di siap ada menyanyi, buat persembahan kat kita, jumpa kat mana-mana. Tak apanya dia orang melalui hidup ni dengan dia orang ni kuat berbanding saya lah. Walaupun penceramah ni sana sini, saya pun tak sekuat mereka. Mereka dipilih oleh Allah, sebab tu saya membantu mereka. Mudah-mudahan mereka doakan saya, mudah-mudahan Allah maafkan saya, terima kasih. Ustaz, sikit lagi Ustaz, apa yang jadual Ustaz selepas ini di Gaza, dan mungkin bila Ustaz akan mengakhiri misi di bumi Palestin ini?
So dia ada proses-proses yang akan dilalui. Kita memang nak pulang masih terdekat. Cuma ada beberapa proses lagi. Itu yang kalau macam itu kita jarang update, kadang-kadang ialah kalau tu dia itulah kita. Dan alhamdulillah kita akan pulang masa terdekat lah. Secara dalam minggu ni atau awal minggu depan kita akan balik dah. Tapi kita berrapat, kita dan kementerian sini semua jadi macam keluarga dah dengan Palestine Red Crescent, Bulan Sabit Merah Malaysia sini berhubung kita, terutama Yusma Putra untuk Malaysia Mudia. So kita berrapat kat sini, so akan datang, so mudahlah kita untuk bantu dan kita dah tahu dah kat mana-mana yang benar-benar memerlukan dan mana-mana saluran yang patut kita saya nak beri akan datang. So saya niat setiap tahun mudah-mudahan dapat datang ke sini. Macam setiap tahun nak pergi haji umrah, saya lebih bersemangat untuk pergi ziarah mereka, untuk bantu mereka dan tumpang ujian mereka ni sepanjang hidup. Adik-adik tu dah lahir, umur 2 tahun kaki dia kena tembak. Dia jumpa 2 tahun kaki kena tembak. So sampai sekarang tak boleh jalan. Dia cakap tu dari mata dia bergenang. Ada 3 beradik, 3-3 tak ada kaki. Tak tahu kesan bom ke apa, 3-3 dia beradik tak ada kaki. Jadi tadi saya jumpa, ni semua jumpa tadi, dia buat jenis hati tu bergenang tapi buat tabah. Jadi saya niat memang terutamanya dalam membantu, saya selama ni bantu rakyat Malaysia dan sentiasa pun ada tim kami kat sana, ambulan berjenazah kami setiap hari berjalan dekat Malaysia, dan juga ada sesuatu yang kita buat kat sana, baik apa kita bantu orang Malaysia. Terutamanya itulah, ni jiran-jiran kita kat Malaysia. Sama sama kita tak lupakan Palestin, sebab kat sini dalam Quran beritahu, dan ini bukan soal yang lain-lain. Mereka semua macam keluarga dengan kita, mereka dalam kesusahan, kita kena beritahu tentang mereka. Dan Ustaz, akhir sekali, sepanjang Ustaz berada di sana, di Mesir dan juga memasuki Gaza, ada sebarang ancaman yang diterima oleh pihak Ustaz? So ancaman alhamdulillah tak ada. Tak ada yang ancaman kat saya, tak lah. Tapi keseluruhannya macam-macam yang berlaku. Tapi antara yang berat juga ujian. Tapi saya gembira sebab ujian ni membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin ramai kita berjumpa kawan-kawan yang ikhlas membantu kita. Dan insyaAllah alhamdulillah kita punya misi ni kita rakamkan dengan Astro juga. Dalam jejak ABLU ada tim Astro kat sini, datang ke Gaza ni. So Astro Prima jejak ABU di 9 malam. Nanti semua tu ada dekat situ insyaAllah, penuh punya ni jejak ABLU 9 malam. Itulah Astro Prima. Jadi nantikan jejak ABLU Astro Prima hari Isnin 9 malam. InsyaAllah semua itu kita rakamkan bukan apa untuk menjadi Nabi SAW bersabda, masa memulakan kebaikan orang lain ikut sampai kiamat, pahala dapat pada orang yang memulakannya. Jadi setiap media yang kita ada ni, kita kena gunakan untuk kebaikan, untuk kongsikan kebaikan. Saya percaya begitu. Dan saya percaya yang kita kena gunakan apa sahaja nikmat yang Allah beri untuk bawa kita dekat dengan Tuhan, dengan Allah, dan supaya kita lebih menyayangi manusia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Kita kena niat untuk bantu semua manusia dalam dunia. So boleh tonton nanti dekat JABLU Astro Prima Isnin 9 malam. Baik, terima kasih Ustaz ABLU, dan pastinya kami mendoakan agar segalanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan, dan pastinya ia membawa kebaikan bukan sahaja bagaimana untuk kita bawa Malaysia itu untuk bersama-sama dalam masyarakat di Palestin, di Gaza terutamanya, dalam kita bersolidariti dan juga kebersamaan kita sebagai seluruh rakyat Malaysia dan juga dunia bagi membantu mereka yang terkesan dan juga yang sangat-sangat memerlukan. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz ABLU. Itu saja waktu yang kita ada waktu ini. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.